السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana hari ini merupakan hari yang ke-29 Ramadan, dan ini merupakan durus Ramadan yang terakhir untuk giliran saya menyampaikan perkongsian bersama dengan tuan-tuan pada hari ini. Apapun yang akan diumumkan pada petang ini, sama ada esok ataupun lusa kita bakal menyambut 1 Syawal, pokoknya kita tetap akan menutup dan mengakhiri bulan Ramadan pada kali ini. Suka ataupun tidak, hakikatnya demikian. Sama ada esok ataupun lusa, kita sudah tidak punya banyak masa. Kita sudah tidak banyak peluang dan ruang untuk kita meraih benda yang paling utama di dalam bulan ini, iaitu keampunan Allah. Tuan-tuan, saya dan kita semua yang berada di dalam bulan ini, perkara yang paling kita dambakan, kita harapkan, kita inginkan Allah Azza wa Jal berikan kepada kita keampunan. Dia ampunkan dosa kita. Sebab itu kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Qatadah, kata beliau, man lam yughfar lahu fi Ramadan, sesiapa yang Allah Azza wa Jal tidak mengampunkan dosa dia pada bulan Ramadan, kata Qatadah, seperti yang disebut oleh Ibnu Rajab, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa. Sesiapa yang Allah tidak ampunkan dosanya, dia tidak mendapat keampunan Allah di dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan ini, Tuhan tak ampun dosa dia. Kata Qatadah, falan yughfara fi ma siwa, maka Tuhan tidak akan mengampunkan lahu baginya dosa pada bulan yang lain. Sukar, susah. Sebab apa? Kalau kita tak dapat keampunan, bulan yang paling mudah, paling banyak, paling senang untuk Allah ampun, dan banyak sebab. Saya akan baca satu persatu. Kalau bulan yang paling banyak peluang untuk diampunkan, tak diampunkan, mana mungkin untuk kita mendapat keampunan pada bulan yang lebih susah dan sukar. Sebab itu hadirin mukminin, ruang yang terbentang luas ini, jalan yang dipermudahkan ini, pintu-pintu syurga yang dibuka ini, sudah hampir ke penghujungnya. Kalau tuan-tuan dan saya tak diampunkan dosa pada bulan ini, pada hari-hari akhir ini, bagaimana untuk kita harapkan pada bulan hadapan? Kerana kata
Al-Hafidh Ibn Rajab, kata beliau, falamma kathurat asbabul maghfirah fi Ramadan kana alladhi tafutuhu al-maghfirah fih mahruman ghayatal hirman. Kata Ibnu Rajab, falamma kathurat asbab, di dalam bulan Ramadan ni cukup banyak sebab-sebab yang Allah jadikan. Bila kita buat, bila kita lakukan, bila kita amalkan, kita akan diampunkan. Falamma kathurat, cukup banyak asbabul maghfirah, sebab-sebab yang kalau kita buat dalam bulan puasa yang mana tidak ada pada bulan lain. Itu soalan dia. Maksudnya sebab-sebab yang kalau kita buat, amalan yang kalau kita amalkan diampunkan dosa, perbuatan dan amalan itu tidak ada pada bulan lain, hanya pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, kita diumumkan, sebagai contohlah, diumumkan kan, sebagai contoh, kerajaan beri tol percuma hanya pada 4 hari raya. Kemudian kita juga ada baca beberapa kelonggaran dan kelebihan yang lain, tetapi semuanya itu bertempoh, bukan sepanjang tahun. Maksudnya kalau kita tak rebut dan kita tak grab, ambil benda itu pada masa yang ditetapkan, maka peluang itu tidak akan tentu untuk datang lagi. Saya terbaca dalam sebaran WhatsApp, Facebook pun ada, saya ingat, pemotongan kadar saman RM50 bagi satu tempoh daripada tarikh sekian kepada sekian yang semua saman dikira RM50, pergi bayar. Tapi dia bagi tempoh lah, tempoh pengampunan, tempoh pengurangan. Jadi kalau kita tak ambil dalam tempoh itu, bila berakhirnya tempoh itu, dia kembali kepada asal. Sekarang ni bulan yang kita sebut Ramadan, yang berbaki 2 hari 1 malam. Malam ni malam 30, kita nak salat malam ni yang akhir, kalaulah tak raya esok. Tapi kalau raya esok, malam ni pun tak ada. Tapi kalau raya hari Sabtu, insya-Allah malam ni dah 1 malam lagi. Kita ada 2 hari 1 malam ni. Kalau kita baca Sabtu lah, 2 hari 1 malam. Dan ini the last night, malam terakhir. Dan untuk kita dapat balik suasana ini atau peluang ini, kita akan tunggu untuk 1 tahun lagi. Maka sebab itu kata Ibnu Rajab, pada waktu dan bulan masa yang begitu banyak kamu diberikan sebab untuk diampunkan dosa, tetapi kamu tidak mendapat pengampunan, sungguh-sungguh sangat benar orang tersebut malang. Betul-betul teruk lah. Bahasa mudahnya sangat malang. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, soalan yang mesti diulang tanya, soalan yang mesti dimuhasabah, soalan yang mesti kita jadikan satu perbincangan dalam 2 hari, sehari 2 hari ini, Allah ampun tak ampun dosa kita. Baik, saya nak sebut kepada tuan-tuan beberapa contoh hadis yang menunjukkan begitu banyak asbab, faktor pengampunan dosa di dalam bulan Ramadan. Nombor 1, hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Nabi kata, man sama Ramadan, sesiapa yang berpuasa Ramadan. Dia tak sebut puasa secara umum, dia kata Ramadan. Sesiapa sahaja yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu. Maknanya kalau tuan-tuan puasa Isnin, puasa Khamis, puasa 3 hari sebulan, puasa puasa-puasa yang lain, dia tidak sama dengan kelebihan puasa Ramadan. Dan kita walaupun tuan-tuan masuk bulan Syawal, niat puasa Ramadan tetap dia tak kira Ramadan.
Puasa yang Nabi kata man sama Ramadan, penyebutan Ramadan. Tapi kalau Nabi kata man sama, siapa yang puasa. Kalau Nabi hanya sebut perkataan siapa yang puasa, luas. Bila-bila boleh. Bulan apa pun tak apa. Janji puasa. Tapi Nabi ikat Ramadan. Khas hanya dalam 30 hari ini saja. Kalau kita puasa banyak mana pun bulan lain, Syawal sebulan penuh puasa kecuali hari raya, tak dapat nak sama dengan Ramadan. 2 hari je lagi. Kalau tak raya esok, kena sebut macam tu. Sebab kita tak tahu tahun ni nak jadi apa. Kalau kata Sabtu, maksudnya ada sehari lagi. Kalau kata esok, sekarang pukul 2, kita ada 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 5 jam saja lagi. Kalau diumumkan esok raya, ada 5 jam. Berakhirlah bulan ini. Nampak? Kalau kata dia tak umum esok raya, kita ada Sabtu, kita ada sehari lagi. Tuan-tuan, ada orang masih selesa, tenang, dan ada orang masih tidak ambil peluang ini. Pasal itu saya tengok ramai kan, yang tak tinggal masjid, yang tak tinggal Quran, yang tak tinggal sedekah, ada peluangnya dia nak buat. Pasal apa? Kalau dia salat sunat bulan ni, esok beza esok ya. Esok dia semayang, tak sama lah. Lohok hari ni tak sama dengan lohok 1 Syawal. Walaupun rakaatnya sama, waktunya sama, tak sama pahala. Tu saya nak sebut tu. Tuan-tuan semayang lohok hari ni, bulan Ramadan ni, tuan-tuan sedekah bulan Ramadan ni, tuan-tuan baca Quran, apa saja yang tuan-tuan buat hari ni, bulan Syawal nanti tuan-tuan akan buat juga. Tuan-tuan akan mai juga masjid, tuan-tuan akan baca Quran juga, tuan-tuan tetap akan sedekah. Tak sama. Bukan tak sama sikit. Bukan tak sama sikit, tak sama banyak. Nabi kata orang yang dapat Ramadan di langit, orang yang tak dapat Ramadan di bumi, tu dia punya jarak. Dalam mimpi Talhah tu, Talhah mimpi nampak satu orang masuk bulan puasa mati, satu orang lagi mati tak dalam bulan puasa. Kawan yang mati tak dalam bulan puasa tu darjat dia di bumi. Orang yang mati lepas bulan puasa, kedudukan dia di langit. Tu dia punya beza level tu. Tu satu. Nombor 2. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi puasa. Puasa apa? Ramadan. Yang kedua tarawih. Qama Ramadan pun Nabi sebut. Tengok tuan-tuan, Nabi bila dia ikat dengan Ramadan, ini yang menjadi kerisauan kita. Apa dia risau kita? Pasal man sama Ramadan, man qama Ramadan, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, sesiapa yang bersalat dalam bulan Ramadan. Bila dia sebut dalam Ramadan, dia tak ada dalam bulan lain. Dua-dua hadis sebut sama Ramadan, qama Ramadan. Berpuasa dalam bulan Ramadan, mendirikan salat dalam bulan Ramadan. Kalau tak ada perkataan Ramadan, kita tak kecemah sangat, kita tak gelabah sangat, kita tak takut sangat. Pasal apa? Pasal panjang masa dia. Bila letak tempoh hak ni, kalau tak pulun betul-betul, dan tak ada jaminan tuan-tuan, lebih membimbangkan kita, tak ada jaminan. Wa ma tadri nafsun madza, Quran kata wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada mana-mana manusia yang boleh menjamin, mengetahui kepastian esok apakah dia bangun ataupun tidak. Quran sebut. Quran taqul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Quran kata kamu lari, kamu takut. Tapi mati itu hakikatnya mulaqikum. Dia pergi kepada kamu. Mati ni kita lari tapi dia mai kat kita. Kemudian Nabi SAW sebut daripada Ibn Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ni pun satu lagi. Dan saya kempen tuan-tuan semua, jangan ralik, jangan lupa pasal ada orang dia terlepas pandang. Apa dia? Zakat. Pasal itu kita tengok bulan puasa ni bulan zakat.
Nabi SAW, pasal itu tak ada zakat pada bulan lain. Bukanlah zakat tak ada bulan lain, zakat fitrah. Zakat fitrah. Sebagai contoh, Ibn Abbas menyebut, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratul lis-shaim min al-lagw. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah tuhratul lis-shaim sebagai penyuci kepada orang yang berpuasa. Zakat fitrah. Bila kita bayar zakat fitrah? Bulan ni ya. Kemudian Nabi SAW kata apa? Tuhratan lis-shaim min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih kepada orang yang berpuasa daripada perkataan-perkataan lara yang dia ucapkan ketika berpuasa, daripada perkataan kotor, maki yang mencarut pada ketika dia berpuasa. Zakat fitrah itu menyucikan dosa tadi ni. Dan wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan kepada orang miskin. Zakat fitrah ni penyuci dosa daripada kata-kata lara, daripada kata-kata kotor, buruk, busuk, kotor. Allah menyucikan dengan zakat fitrah. Salat bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah bulan Ramadan, semua ni kafarah, mukaffirah, penghapus dosa. Dan lagi satu apa dia? Sadaqah. Pasal itu bulan ni dikenali sebagai bulan sedekah. Dan kata Aisyah, Rasulullah ni ajwadun nas, orang yang paling pemurah bulan puasa. Jadi kadang-kadang ada orang bulan lain dia tak sedekah, tapi bulan puasa, masya-Allah. Pasal itu kalau kita tengok masjid-masjid makmur, buka puasa berebut. Habis buka puasa, apa dia? Tak boleh nak sponsor buka puasa, moreh. Tak boleh sponsor moreh, bawa pergi sahur. Dan satu bebanan pula kepada pihak masjid. Sebab apa? Pasal kutipan terlalu banyak di atas tajuk iftar jama'i, buka puasa Jadi bila orang bagi iftar, dia tak bolehlah bawa duit tu pergi ke depan. Dia kena perhabis dalam bulan tu, pasal orang bagi untuk iftar. Dia tak boleh nak simpan, pasal duit tu duit iftar, duit orang bagi untuk niat buka puasa. Dia tak boleh pergi buat tujuan lain. Ni untuk apa? Ni saya bagi ni untuk masjid buat buka puasa. Dia kata lebih banyak ni, takkan kita nak buat? Tak boleh iftar. Tapi orang bagi suruh tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bulan ni bulan sedekah. Tak tiru Nabi tu. Nabi bagi bulan lain, tapi bila dia masuk 2 kali. Sampai Aisyah kata, Nabi punya cepat nak bagi ni, respon nak sedekah ni, angin pun kalah. Angin tu laju, tapi Nabi lagi laju. Bulan puasa ni dia nak sedekah. Pantang ada peluang ya, bagi. Tapi kalau bulan lain pun genggam rapat tak tirih. Mai bulan ni pun genggam lagi rapat. Oh, kalut. Bulan ni pun tolak. Bulan lain orang tolak tabung, dia tolak pergi kat orang lain. Bulan ni pun dia tolak pergi kat orang lain juga. Tak berhenti-berhenti juga kat dia. Oh, berah. Tu yang ketiga. Baik, yang terakhir Nabi SAW sebut dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi kata apa? Ala adulluka ala abwabil khair. Nabi kata, mahu tak aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Maksudnya pintu-pintu yang boleh bawa kita masuk syurga. Nabi kata, ala adulluka ala abwabil khair, kepada pintu-pintu untuk membawa, bila kita masuk pintu tu, dia menuju ke syurga. Yang pertama Nabi kata as-saum, puasa. Yang kedua was-sadaqah, sedekah. Dan Nabi sebut tentang sedekah tutfi'u. Sedekah ni dia memadamkan api neraka seperti mana air memadamkan api. Tuan-tuan berlaku kebakaran, ambil air juruh, padam. Macam tu lah. Tuan-tuan ambil sedekah,
padamkan neraka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, Jibril pernah sebut dalam satu doa yang masyhur. Jadi kita kena baca hadis Jibril ni di akhir Ramadan ni. Pasal apa? Pasal yang ni adalah satu ingatan keras daripada Jibril. Jibril kata apa? Jibril kata, man adraka syahra Ramadan, sesiapa yang sempat masuk bertemu hidup dalam bulan Ramadan, tepat ke batang hidung kita. Pasal kita sampai hari ke-29 ni hidup sampai hari 29 ni duk peluang lagi masuk Jibril bercakap dengan kita ni. Jibril kata, man adraka syahra Ramadan falam yughfar, sesiapa sahaja daripada kalangan umat engkau Muhammad yang Allah panjangkan umur dia, Allah panjangkan usia dia, dia sempat masuk. Kita bukan takat sempat masuk, dah nak habis dah pun. Kita bukan takat panjang sehari dua, sampai dah 29 Ramadan dah. Dah nak akhir Ramadan, nak habis dah. Tapi Jibril kata, falam yughfar lahu fadakhala an-nar. Habis dalam bulan puasa ni, pertama Tuhan tak ampun dosa dia, yang kedua Tuhan masukkan dia ke dalam neraka. Tu dia punya banyak peluang nak kena ampun, banyak amalan Tuhan ampun, banyak benda boleh buat, satu pun tak jalan, satu pun tak guna, satu pun dia tak buat, satu pun dia tak dapat. Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis ni, Jibril kata, fa'ab'adahu Allah Ta'ala jauhkan dia daripada rahmat. Kemudian Jibril kata kat Nabi, qul Muhammad, sebut amin. Seolah-olah Nabi doa macam ni, ya Allah, ya Tuhanku, mana-mana umat aku yang masuk dalam bulan Ramadan dapat peluang, dapat ruang, dapat masa, dapat kesempatan, tapi satu habuk pun dia tak buat, satu benda pun dia tak boleh amal, satu benda pun tak ada manfaat. Aku minta engkau jauhkan rahmat Allah, rahmatmu daripada dia. Tarik, cabut rahmat dia. Rahmat Allah kalau tak dapat, tuan-tuan, dalam dunia ni, kalau kita dapat rahmat Allah, pasal tu Allah bila sebut nama dia, Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang paling banyak kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmat tu. Pasal itu rahmat Allah kalau dia cabut, dalam bahasa yang mudah faham, kalau Tuhan tarik rahmat dia, celakalah kita. Nabi kata amin. Mudah-mudahan Allah menerima doa ni. Hadirin mukminin, macam mana kita nak tahu sebagai pengakhiran? Macam mana tuan-tuan dan saya kita nak tahu Tuhan ampun dosa kita? Tadi saya dah syarah panjang dah. Saya dah hurai panjang dah bahawa benda yang paling besar, yang paling penting, dan satu kecelakaan, satu kerugian, satu keburukan kalau Tuhan tak ampun kita, kira tak ada makna lah raya kita satu Syawal. Tak ada makna satu Syawal. Satu Syawal hari keampunan, hari kemenangan. Sehingga kata para salaf, orang-orang beriman pada satu Syawal seperti bayi yang dilahirkan, bersih, tidak ada dosa pada diri dia, suci sesuci hari raya tu. So kita nak kena tahu juga macam mana tanda Tuhan terima amalan kita atau taubat kita, ataupun Allah ampun. Ada tanda tak yang kita boleh nampak Allah ampun dosa kita? Nombor satu, kita benci untuk mengulangi dosa pada bulan lain. Tu nombor satu. Siapa-siapa yang rasa diri dia benci, diri dia rasa tak sedap hati, tak seronok, payah nak buat dosa, artinya bulan puasa itu Tuhan ampun dosa dia. Tapi kalau dia duk tunggu raya dia, dia ketak kaki tunggu raya dia kata tunggu aku alhamdulillah aku dah boleh berhenti dah dia benda raya tu. Raya sah-sah kata raya saja, tuan-tuan. Elok-elok terlepas setan dengan dia pun terlepas. So nombor satu, tanda Allah telah ampun dosa kita, Allah bersihkan kita, kita membenci. Seperti mana kata Nabi, yukrah ay yukdhafa finnar, dia benci untuk Tuhan tahu dia dalam neraka. Lepas itu satu Syawal dia sensitif dengan dosa ni, dia tak mau, dia tak boleh, dia sensitif dengan benda yang haram ni. Itu tanda Allah dah bersih. Yang kedua,
dia mudah. Nombor satu tadi, dia benci nak buat balik dosa tu. Yang kedua, dia mudah dan seronok nak buat baik. Kalau tuan-tuan dapat rasa seronok nak buat baik, mudah nak buat baik, itu tanda kata tuan-tuan telah diampunkan. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW sebut, hati manusia ni dia seperti satu kepingan yang berwarna putih. Hadis Tirmizi. So bila dia lekat satu titik hitam ni yang menyebabkan kita payah, berat nak buat baik ni, kita jadi mudah nak buat jahat. Jadi bila Tuhan dah basuh, Tuhan basuh yang hitam tu, dia jadi apa? Mudah nak buat baik, dia payah nak buat jahat. Jadi tuan-tuan nak tahu putih tak putih ni macam mana? Dia tak boleh x-ray, dia tak boleh pergi scan. Dia nak tahu putih tak putih hati tu, dia tengok pada kecenderungan. Kalau dia cenderung kepada yang jahat tadi ni, tu tanda tak bersih lah. Tapi kalau dia rasa seronok nak buat baik, hati dia dah bersih. Masuk bulan puasa tu Tuhan dah basuh. So kita boleh nampak kadar keadaan hati kita. Dan yang terakhir, apa dia? Satu orang yang Allah Ta'ala terima dosa dia, terima keampunan dia, dan Allah padamkan dosa dia, dia akan tengok dosa ni satu benda yang besar. Nabi kata orang beriman, orang yang beriman, bila dia tengok dosa, seperti mana dia melihat bukit Uhud. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, fajir, fasik, orang yang tak diampunkan dosa dia, orang yang jahat ni, dia tengok dosa ni macam lalat. Tu dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata kalau dia beriman, dia tengok perbuatan dosa tu macam bukit Uhud yang nak timpa dia. So dia sensitif, dia takut, dia tak suka, dia bimbang. Tapi ada orang dosa biasa. Pasal itu kita tengok kadang-kadang perbuatan orang di media sosial, dia boleh mencarut tak rasa apa, dia boleh telanjang tak rasa apa. Tu tak nampak tak? Pasal apa dia jadi macam tu? Ada orang dia boleh telanjang tak ada apa, dia boleh maki, dia boleh mencarut, dia boleh cakap kotor, dia boleh buat benda, dia tak rasa apa, dia tak malu. Dia tak ada satu benda yang kita tengok pun kita naik malu. Tapi dia okey ya. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang beriman, dia tengok dosa macam bukit Uhud. Orang yang tak beriman, dia rasa dosa tu macam lalat, tak ada apa. Jadi dia buat tak apa saja. Nothing bagi dia. Sebab itu satu orang kadang-kadang bila dia tak sembahyang, satu orang dia tak sembahyang berjamaah ya, dia punya menyesal, dia rasa bersalah, dia tak boleh pergi masjid pun macam tak sembahyang. Tapi ada orang sembahyang luar pada waktu pun tak ada apa, tak rasa apa. Nampak? Dia duduk pada rasa tu, az-zauq tu. Tuan-tuan, katalah tuan-tuan terjaga satu pagi pukul 6.30, tak boleh pergi subuh. Tuan-tuan rasa macam mana? Rasa itu macam kelam hidup, rasa macam menyesal, rasa betul-betul ni lah frah lah. Tapi ada orang mayang subuh pukul 8 tak rasa apa pun. Apa yang beza dia? Beza dia pada kebersihan hati, iman. Satu orang tengok pukul 2, dia kata sayuk dah aku tak mayang luhuk ni. Ada orang pukul 4.30, dia kata tak mayang luhuk. Tak apa, sekidan lah 5 minit So hadirin mukminin, boleh ukur di mana letak duduk hati kita. Mudah-mudahan berbaki sehari atau satu malam lagi, Allah ampunlah dosa kita tuan-tuan. Allah ampun dosa ibu ayah kita, Allah ampun dosa anak isteri kita, Allah ampun dosa keluarga kita, Allah ampun semua orang yang kita kasih dan cinta. Allah ampun kaum muslimin yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah ampun dosa kita. Tak ada benda lah lebih hebat dan lebih besar bila Tuhan kata Allah ampun dosa kita. Bila Allah kata dia ampun dosa kita, tak ada kegembiraan, tak ada kemenangan yang lebih besar bila Tuhan isytiharkan tak ada dosa kita di sisi dia. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diampunkan dosa, dan saya juga diampunkan dosa di dalam bulan Ramadan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.